Najib, oh Najib. Najib Razak memang dah boleh buat lagu lah. Hebat betul lah Najib Razak ni. Memang hebat. Sangat-sangat hebat. Sudah jadi banduan tetapi masih hebat. Ui, boleh tahan. Najib walaupun sudah jadi banduan masih berani untuk membuat tindakan undang-undang. Oh, memang hebat lah. Peguam-peguamnya pun hebat. Nah, ini barulah terbaik. Najib mempertimbangkan tindakan undang-undang jika tak dibenar hadir parlimen. Inilah masalah kalau belum lagi terlucutkah dia punya kelayakan. Tapi kalau dia sudah terlucut tak jadi nih. Tapi kerana dia tidak terlucut, jadi memang betul lah, tak ada masalah untuk dia katakan ini. Tapi yang peliknya yang dulu-dulu tak pernah terjadi. Peguam yang mewakili Najib Razak memberi masa. Diberi masa lagi. Memberi masa sehingga jam 12 tengah hari kepada Menteri Dalam Negeri, iaitu Hamzah Zainuddin, untuk menjawab rayuan supaya ahli Parlimen Pekan itu dibenarkan hadir ke Parlimen. Jika tidak, pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu akan memfailkan tindakan undang-undang untuk membolehkan Najib berbuat demikian. Ketua Peguam Bela Najib, Muhammad Syafiq Abdullah, petang tadi mendedahkan Jabatan Penjara minggu lepas tidak membenarkan permohonan Najib untuk menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang disambung semula hari ini. Terdahulu semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini, Speaker Azhar Hazizan Harun berkata Najib dibenarkan menghadiri sidang tersebut sekiranya mendapat kebenaran daripada pihak penjara. Semasa sidang media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Syafiq mendakwa Ketua Pengarah Penjara yang tidak disebut namanya tidak membenarkan Najib menghadiri Dewan Rakyat atas alasan keselamatan. Peguam itu berkata bahawa isu keselamatan adalah satu alasan pelik kerana Parlimen adalah bangunan paling selamat jika dibandingkan dengan kompleks mahkamah tempat Najib dibawa untuk menghadiri kes mahkamahnya yang sedang berjalan. Syafiq berkata pihak penjara tidak membangkitkan isu keselamatan ketika Najib dibawa ke hospital. Dipercayai merujuk kepada lawatan ke Hospital Kuala Lumpur sebelum ini dan kemudian ke Hospital Rehabilitasi Ceras. Saya fikir Syafiq tersilap cakap yang ini. Lepas ini kalau penjara tidak benarkan Najib Razak untuk pergi ke mana-mana, termasuk pergi hospital kerana keselamatan, baru dia tahu. Memanglah yang itu atas budi bicara lah. Kesian kepada Najib. Kesian kepada Najib, hak Najib untuk pergi hospital. Jadi kalau ini Syafiq kata tidak membangkitkan isu keselamatan, jangan pula lepas ini penjara tiba-tiba bangkitkan isu keselamatan, Syafiq marah pula. Peguam itu mendakwa dia telah menulis surat kepada Azhar yang mengesahkan Najib masih ahli Parlimen Pekan berikutan 2 rayuan Najib yang sedang berjalan. Permohonan itu adalah kepada panel Mahkamah Persekutuan yang berasingan untuk menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun bagi kes rasuah SRC International 42 juta ringgit Malaysia, dan kedua ialah di hadapan Lembaga Pengampunan untuk Pengampunan Diraja dalam kes rasuah itu. Peguam itu berkata bahawa mereka telah menulis surat kepada Hamzah Zainuddin untuk merayu terhadap keputusan pihak berkuasa penjara. Dan jika mereka tidak mendengar apa-apa atau mendapat jawapan yang tidak menyenangkan daripada Menteri Dalam Negeri sebelum pukul 12 tengah hari esok, maka semakan kehakiman akan difailkan di mahkamah. Syafiq berkata jika semakan kehakiman difailkan, maka ia akan menjadi tindakan undang-undang yang pertama di Malaysia kerana ia boleh membenarkan mana-mana ahli parlimen yang telah disabitkan dan dijatuhkan hukuman tetapi masih mendapat proses wajar lain yang berkaitan untuk berkhidmat di kawasannya sebagai wakil rakyat. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, panjang lagi pertuduhan, panjang lagi perjalanan Najib Razak dan panjang lagi artikel ini. Untuk mendapatkan artikel lengkap ini sila layari malaysiakini.com. Tajuk dia, Najib pertimbang tindakan undang-undang jika tak dibenar hadir parlimen. 3 Oktober 2022 kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini berita, berita yang memang panas. Pasti ada yang benci, ada yang suka.
ada yang melonjak-lonjak kegirangan, ada juga yang mungkin kata dalam hati, alamak habis, dah tak ada harapan lagi dah. Dan nasib baik, ada beberapa orang yang pasti rasa panas, rasa terkena atau cucuk di hati, terasa. Siapa makan lada terasa pedas. Katak-katak parti, katak-katak parti, katak-katak lompat sana sini. Dengar ini baik-baik. Besok tidak ada lagi. Bermula besok, tonton dan perempuan, tidak ada lagi istilah katak lompat. Yang ini saya kata padan muka. Padan muka. Pada masa yang sama, saya juga kata susah jugalah. Jadi bagi mereka yang memang sudah di parti itu, walaupun parti itu tiba-tiba bukan lagi pada haluan yang sebenar, kena bertahanlah di dalam parti tersebut. Apa boleh buat, kena bertahanlah. Tahanlah saja walaupun sudah tidak lagi seperti dalam perjuangan asal, tapi tidak boleh sudah lompat parti. Okey, akta anti lompat parti berkuat kuasa esok. Akta yang melarang ahli parlimen untuk melompat parti akan mula berkuat kuasa pada 5 Oktober. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Menurutnya, perkara itu telah diputuskan selepas mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kata Wan Junaidi, kerajaan komited mau memastikan undang-undang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti dapat melindungi hak rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberikan perkenan tarik kuat kuasa Akta Perlembagaan untuk pindaan nombor 3 2022 pada 5 Oktober 2022 selaras dengan Seksyen 1/2 dan Seksyen 1/3 Akta E1663 katanya. Pelaksanaan akta tersebut merupakan antara ketetapan yang dicapai oleh Pakatan Harapan dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob yang telah dimeterai melalui memorandum persefahaman yang telah ditandatangani pada 14 September tahun lalu. Untuk menjadikan ia realiti, perlembagaan perlu dipindah dan mesti mendapat sekurang-kurangnya 2/3 daripada anggota Dewan Rakyat. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 atau juga dikenali sebagai Akta E1663 kemudian diluluskan dengan sokongan 219 ahli Dewan Rakyat pada 28 Julai yang lalu. Tiada mana-mana ahli Dewan Rakyat menolak usul tersebut manakala 11 orang tidak hadir semasa ujian dijalankan. Ia kemudiannya telah diluluskan 52 orang senator Dewan Negara pada 9 Ogos. Dengan pindaan tersebut, seseorang ahli parlimen akan kehilangan kerusinya jika mereka bertindak keluar parti atau tidak lagi menjadi ahli parti yang diwakilinya. Namun ahli parlimen yang dibuang parti tidak akan kehilangan kerusi tersebut. Ahli parlimen juga tidak akan hilang kerusi jika parti mereka dibubarkan atau bergabung dengan parti lain atau jika mereka keluar parti untuk menjadi Speaker Dewan Rakyat. Bagi ahli parlimen yang menang dengan tiket bebas pula, mereka boleh hilang kerusi jika menyertai sesebuah parti atau menjadi anggota gabungan. Menurut Tuan Junaidi, dengan penetapan tarik berkuat kuasanya akta tersebut, maka pindaan Seksyen 7A Jadual ke-8, Pasal 6 Perkara 48, Perkara 160 dan Pasal baru 3A Perkara 10 serta Perkara baru 49A dengan dikuatkuasakan dengan segera. Ini seterusnya akan membenarkan pemakaian Akta E1663 ini di peringkat negeri yang tertakluk perkenaan Sultan atau Tuan Yang Terutama atau Raja di negeri berkenaan, katanya lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.